samun ragut. Sebab barang yang hilang daripada tubuh badan si mati ini, kalau mengikut kata anak dia, seutas rantai leher. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Sofia Nur Solihatun bersama anda selama 1 jam dalam 999 program nombor 1 mengenai jenayah di Malaysia. Saudara, disamun kemudian ditikam. Itu kejadian yang menimpa seorang wanita warga emas yang maut ditikam seorang peragut sejam sebelum berbuka puasa. Menurut Ketua Polis Daerah Pasir Putih, DSP Muhammad Azmir Damiri, mangsa dipercayai ditikam dengan objek tajam selepas rantai lehernya diragut. Kejadian malang yang berlaku di Pasir Putih, Kelantan ini membuka tirai 999. Seorang warga emas meninggal dunia akibat ditikam selepas diragut di rumahnya sekitar Kampung Tok Khamis di Pasir Putih, Kelantan. Mangsa Azizah Muhammad berusia 82 tahun dipercayai tinggal bersama anaknya seorang kurang upaya sebelum dia diragut sejam sebelum berbuka puasa. Menurut Ketua Polis Daerah Pasir Putih, DSP Muhammad Azmir Damiri, ketika kejadian, anak dan menantu mangsa keluar membeli lauk untuk juadah berbuka. Dipercayai samun ragut. Sebab barang yang hilang daripada tubuh badan si mati ini, kalau mengikut kata anak dia, seutas rantai leher yang biasa dia pakai, tapi masa dijumpai tadi tak ada, tidak ada pada tubuh. So berkemungkinan berpunca daripada ragut dan jadi bunuh. Ahli keluarga membawa mangsa untuk mendapatkan rawatan kecemasan di Hospital Tengku Anis. Namun, mangsa meninggal dunia pada jam 8 malam. Polis sedang mengesan suspek dan kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Hampir 1 jam menyelam untuk mencari rangka motosikal curi di dasar Sungai Baung, Pengkalan Cepa, Kelantan. Itu kesukaran yang dihadapi 17 anggota polis dari bahagian siasatan jenayah, Ibu Pejabat Polis Kota Baru dengan kerjasama anggota Pasukan Penyelamat di Air PPDA dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM bagi mencari bahan bukti kes. Tindakan itu diambil susulan penahanan seorang lelaki berusia 24 tahun di sekatan Jalan Raya sekitar Salor, Pasir Mas, Kelantan pada 2 Mei lalu. Menurut laporan, suspek ditahan kerana melanggar Perintah Kawalan Pergerakan PKP selepas berada dalam keadaan mencurigakan. Ketika pemeriksaan dilakukan ke atas suspek, pihak polis menemui besi tajam berbentuk T dipercayai untuk kegiatan mencuri motosikal. Hasil daripada operasi menyelam, 7 rangka dan 5 enjin motosikal dipercayai barang curi ditemukan. Suspek sebelum ini aktif dalam kegiatan mencuri motosikal sejak tahun 2019 dan mengaku melakukan jenayah ini seorang diri. Kes disiasat mengikut Seksyen 379A Kanun Keseksaan dan Peraturan 11/1 Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 2020. Sementara itu, seorang lelaki warga asing maut selepas mengelar lehernya sendiri di flat Taman Tanjung, Mat Mandin, Butterworth, Pulau Pinang. Pihak Ibu Pejabat Polis Daerah Seberang Perai menerima panggilan daripada seorang wanita memaklumkan seorang pekerjanya yang berusia 22 tahun dalam keadaan berlumuran darah dan tidak sedarkan diri. Hasil pemeriksaan di rumah mangsa menemui kesan darah bermula dari bahagian dapur, menghala ke bilik dan di bahagian ruang tamu hadapan sehingga tempat mayat ditemukan.
Polis turut menemukan kesan tapak kaki milik mangsa dan kesan luka besar di lehernya dipercayai cubaan untuk membunuh diri. Hasil soal siasat terhadap rakannya, mangsa dipercayai berhadapan masalah kemurungan sejak beberapa hari yang lalu. Mangsa dibawa ke Hospital Seberang Jaya untuk bedah siasat dan kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Bermula Ahad 10 Mei, sekitar Pasar Besar Jalan Othman Petaling Jaya Selangor kini diletakkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD. Ini susulan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM yang mengesan 26 kes positif COVID-19 di kawasan terbabit. Laporan lanjut bersama wartawan Nur Izzati Lokman. Di atas nasihat Menteri Kesihatan, PKPD 8 telah pun dilaksanakan di Pasar Jalan Osman, Petaling Jaya, Selangor. Seramai kira-kira 3,000 penduduk di sekitar Pasar Besar Jalan Othman, Petaling Jaya, Selangor terkandas di kediaman masing-masing sebaik sahaja PKPD dikuatkuasakan bermula Ahad lalu. Ia sekaligus menjadikannya lokasi PKPD ke-8 selepas Selayang Baru. Sebaik diisytihar kawasan PKPD, pihak PDRM dan juga ATM sudah dikerah untuk berkawal di sini seawal jam 12.30 malam meliputi 3 zon iaitu zon A, zon B dan zon C. Dan sekarang ni saya berada di Jalan Osman iaitu laluan utama di Pekan Lama Petaling Jaya. Dan apa yang dapat diperhatikan, kenderaan agak banyak tetapi dapat dikawal selia dengan baik oleh pihak yang bertugas. Dan difahamkan pengisytiharan PKPD di lokasi ini adalah berikutan terdapatnya jangkitan COVID-19 dari kluster Pasar Borong Kuala Lumpur di 2 buah pasar iaitu Pasar Besar Jalan Osman dan juga Pasar Taman Megah. Lebih 400 anggota PDRM dan ATM ditempatkan di 25 kemah checkpoint. Pemasangan kita panggil barbed wire dan juga concertina wire di kawasan Petaling PJO ni ataupun kita panggil Pasar Jalan Osman adalah melibatkan kawasan seluas lebih kurang 3.5 square kilometer. Dalam zon A, B dan C ni melibatkan warga negara dan juga bukan warga negara. Warga negara tempatan ni sebahagian besarnya adalah merupakan penduduk yang berumur sekitar 40 hingga 80 tahun, 90%, dan selain daripada itu adalah mereka yang bukan warga negara. Buat masa ni segala persiapan dari segi keupayaan anggota dan juga logistik telah diatur dengan sebaik mungkin. Pemasangan kawat duri ini dilakukan oleh pihak Jurutera Angkatan Tentera di mana kita pasang lebih kurang dalam satu malam gitu. Ini adalah untuk menentukan orang di dalam kawasan ini tidak akan keluar mengikut jalan yang tidak dibenarkan. Ini bukan untuk kebaikan sesiapa pun, ini adalah untuk kebaikan diri kita, orang yang kuasa di keliling kita, orang yang kita sayangi, kan, dan untuk masyarakat kita, kan. Jadi kalau kita tidak memberi kerjasama yang sepatutnya, maka kan banyak perkara yang kita mungkin tidak jangka mungkin akan terjadi. PKPD di kawasan ini dijadual dilaksanakan selama 14 hari sehingga 23 Mei depan, iaitu sehari sebelum umat Islam menyambut Aidilfitri. Nur Izzati Lokman, 999 TV3. 4 sekatan jalan raya sekitar Alustar Kedah ditutup serta-merta setelah Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dilaksanakan. Menurut Ketua Polis Daerah Kontesta, ACP Muhammad Rozi Jidin, pihaknya masih tidak membenarkan orang luar merentas sempadan ke daerah Kontesta bagi mengelak jangkitan COVID-19. Di dalam Op-Covid ini, di dalam daerah Kontesta, kita ada 8 SGR yang kita laksanakan sepanjang tempoh
PKP 1, PKP 2, PKP 3 dan PKP 4. Jadi semua SGR di dalam kawasan bandaraya ini memfokuskan pergerakan dalaman. Yang mana sepanjang tempoh tersebut kita dapati penugasan dapat dijalankan dengan baik, pematuhannya sampai ke sehingga 98%. Assalamualaikum tuan. Saya SM Ahmad Daguan. Lapor kekuatan keanggotaan SJR dalam gawai 4 PDRM, 3 ATM. Siap sedia menerima arahan daripada tuan. Dengan sumbangan tuan-tuan, yang mana negeri Kedah diisytiharkan sebagai kawasan hijau. Hasil daripada tindakan kita, hasil daripada usaha kita memastikan kerjasama masyarakat dan pada hari ini kita lihat PKPB telah pun diisytiharkan. PKP ini banyak juga tangkapan kita buat, seramai 512 mereka yang didapati engkar kepada pematuhan PKP ini dan sebahagian besarnya telah pun dibuat pendakwaan di mahkamah dan masih ada lagi sebahagian yang menunggu keputusan daripada pejabat Timbalan Pendakwa Raya. Assalamualaikum tuan. Saya SM Daguan. Mohon lapor tugas lain-lain tuan. Terima kasih tuan. Beres! Halo! Beres! Selain itu, 13 laluan sekitar Alostar Kedah ditutup bagi mengurangkan pergerakan penduduk setempat ketika PKPB. Meskipun digelar sebagai zon hijau, kekuatan seramai 800 anggota dari Ibu Pejabat Polis Daerah Kontesta akan terus membuka langkah sekiranya terdapat individu-individu di sekitar Alostar Kedah yang melanggar perintah kawalan pergerakan bersyarat. Haziq Hamid, 999. Boleh dijangkiti. Sebab kita tahu bahawa virus ni dia tak kena peringkat umur. Sesiapa saja boleh kena. Kanak-kanak, dewasa, orang tua. Menerusi gerak Malaysia, tempoh 4 hari diberikan kepada para individu yang terperangkap di kampung supaya boleh pulang ke kediaman masing-masing untuk memulakan kerja. Bagi memastikan mereka tidak melanggar Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB, beberapa syarat keselamatan telah pun ditetapkan. Saya bertemu beberapa pengguna lebuh raya yang dalam perjalanan ke destinasi mereka di kawasan rehat dan rawat RNR, Rawang, Selangor. Gerak Malaysia yang bermula pada 7 Mei hingga 10 Mei 2020 menyaksikan pergerakan pulang masyarakat ke kediaman setelah terperangkap di kampung halaman ketika PKP. Kami difahamkan bahawa terdapatnya 9 sempadan yang menghubungkan Selangor dengan negeri-negeri lain yang mempunyai sekatan jalan raya. Kami juga difahamkan bahawa bagi mereka yang ingin merentasi negeri, mereka perlu berdaftar dengan PDRM dan menunjukkan satu QR code atau permit khas yang telah pun didaftarkan sebelum mereka melakukan pergerakan merentas negeri ini. Pengguna dibenarkan untuk berhenti di kawasan rehat dan rawat RNR dengan mengikuti prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. Saya berada di RNR Rawang untuk meninjau bagaimana sebenarnya situasi di sini dan seperti mana anda boleh lihat, tiada sebarang aktiviti yang dilakukan, tiada sebarang penjualan makanan yang dibenarkan dan bukan itu sahaja. Tandas awam dibuka, namun penjarakan sosial harus dijaga sepanjang masa. Dan pada masa yang sama kami juga meninjau antara aktiviti yang berada di stesen minyak di mana ia dibuka dari 6 pagi sehingga ke 12.30 malam dan sebarang transaksi untuk menambah nilai touch and go hanya dibenarkan untuk dilakukan di stesen minyak sahaja. Kerana tiada sebarang transaksi boleh dilakukan di plaza-plaza tol untuk menambah nilai dalam touch and go. Guru yang berusia 60 tahun ini, Tan Sok Ching, antara pengguna lebuh raya yang dalam perjalanan pulang ke Kedah dari ibu negara. Kau nak balik ke mana ya? Saya nak balik ke Gurun. Berapa lama start kat KL? Sudah 2 bulan. Nak balik tak boleh. Hari ini saja boleh merantau ke macam mana?
Hari ini saja. Sampai tengah malam. Lepas tu tak boleh. Sebab hari ini untuk Kedah saja. Susah tak sebenarnya nak apply untuk Gerak Malaysia ni? Senang saja. Ada apps tu saja. Lepas tu masuk semua partikular lah. IC, handphone, alamat asal, yang destinasi lah. Peniaga berusia 48 tahun ini, Tan Hock Kong, turut mengikuti garis panduan yang ditetapkan oleh kerajaan sebelum menuju ke destinasi ditemani 2 orang anaknya. Nak balik ke mana ni? Balik ke Lempang. Lempang. Ya. So ambil family ke, ambil barang-barang ke, ambil apa? Saya punya kampung, pergi KL, sekarang angkat barang balik ke saya punya kampung lah. Jadi Uncle satu family ada satu phone ini saja? Bukan, tiap-tiap orang pun ada juga. Saya tiga ada. Ya. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Selangor, ACP Muhammad Yazid Muhammad Yu, sekatan jalan raya diadakan di sempadan Selangor melibatkan daerah Kajang, Hulu Selangor, Serdang dan Sabak Bernam. Pemerhatian dan kajian di sepanjang lebuh raya dan jalan persekutuan hingga kini mendapati pergerakan kenderaan berjalan lancar dan keadaan lalu lintas di lokasi berada di skala 1 atau 20 hingga 30%. Untuk rekod, lebih 500,000 individu diberikan kebenaran merentas negeri dalam tempoh Gerak Malaysia ini. Laporan Sofia Nur Solehatun, 999. 5 buah pusat membeli belah di sekitar Petaling Jaya dipantau pasukan khas dari IPK Selangor bagi memastikan kepatuhan pengunjung terhadap Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Assalamualaikum, selamat petang kepada tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Sambil akak-akak dan abang-abang membeli belah, saya ingin memberi beberapa peringatan. Kakak-kakak, abang-abang semua, jaga jarak sosial. Yang baju hitam tu jangan rapat sangat. Akak, jangan rapat sangat, 1 meter ya. Okey, terima kasih. Begitulah kita nak kerja bersama semua. Pemantauan ops COVID-19 masih diteruskan walaupun telah memasuki fasa PKPB dan 8 buah pasukan telah dibahagikan untuk memantau lokasi panas termasuk sebuah pasaraya di Petaling Jaya ini. Dan setiap pasukan ini dilengkapi dengan pembesar suara bagi memberi peringatan kepada pelanggan yang menghadiri di pasaraya ini seperti yang dapat dilihat di belakang saya ini. Pemantauan pada jam 4 petang mendapati ada segelintir pengunjung membawa anak kecil ke sini sekaligus mendedahkan mereka kepada wabak COVID-19. Saya nak nasihatkanlah macam bawa kanak-kanak ke tempat awam ni macam tak sesuai. Untuk next time akak lebih berhati-hatilah. Tadi dia pergi keluar, ada hal sikit, lepas tu dia ambil saya balik kerja. Dan terus datang sini baliklah. Dia boleh dijangkiti. Sebab kita tahu bahawa virus ni dia tak kena peringkat umur. Sesiapa saja boleh kena. Kanak-kanak, dewasa, orang tua. Setiap pengunjung dinasihatkan agar melakukan kawalan kendiri dan hanya keluar untuk mendapatkan barangan keperluan sahaja. Okey, akak sekarang datang seorang ke, datang berdua ke ataupun berkumpulan? Berdua je. Dengan siapa Dengan adik. Okey, dengan adik. Maknanya memanglah sebagaimana yang disarankan oleh kerajaan di mana kalau boleh kita keluar berdua satu rumah kan? Satu rumah. Usually shopping list tu kita akan split into. Jadi saya akan go bahagian basah, dia akan bahagian yang kering-kering yang lain. Kena sentiasa pantau jarak antara satu sama lain so that kita sentiasa ada dalam jarak yang selamat lah. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Selangor, Datuk Fazil Ahmad, pemilik perniagaan juga perlu mengawal jumlah pengunjung yang memasuki premis agar tidak wujud kluster baru dalam penularan wabak COVID-19. Mungkin ada di kalangan masyarakat yang terlupa, jadi kita akan ingatkan kepada mereka lah supaya terus mematuhi garis panduan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Yang paling pastinya kita punya operasi ini memang tak henti di sini lah. Daripada masa ke semasa akan terus dijalankan. Pemantauan sebegini akan terus dipergiatkan setiap hari sepanjang tempoh PKPB dari waktu pagi sehingga malam demi keselamatan masyarakat. Laporan Tun Hizami Hashim, 999.
SOP 1 liter, kuat tak? Ya. Dia beratur daripada sana lah. Sekali-sekali satu masuk, berapa orang digunakan masuk? 5 orang saja. Bagi negeri Pulau Pinang, PKPB ini bermula 8 hari bulan yang mana dibenarkan premis-premis perniagaan seperti pasaraya dan peruncitan ini mula beroperasi. Di daerah Timur Laut, kita telah menubuhkan 15 pasukan pemantau di semua balai untuk memantau semua premis-premis perniagaan, peruncitan dan kilang seumpamanya setiap hari daripada pukul 8 pagi hingga waktu tamat operasi pukul 10 malam agar mereka ini mematuhi SOP PKPB yang telah diarahkan oleh Kementerian Kesihatan. Contohnya mengamalkan hand sanitizer, buku pendaftaran pelanggan, memeriksa suhu dan juga sebentar tadi saya juga melihat kedai-kedai pakaian ini kebanyakannya telah mengamalkan SOP yang telah ditetapkan dan ada yang bahagian pakaian telah menutup ruangan fitting room bilik cubaan. Customer nak masuk, they have to check the temperature and they have to wear gloves. They have to wear mask if they want to enter. And then we also have our staff to help them to assist. And they can't test any baju. Dan secara keseluruhan di daerah Timur Laut ini saya menganggarkan lebih kurang 80 hingga 85% outlet dalam pasaraya yang terdapat di daerah Timur Laut ini lebih kurang dalam 13 outlet. 13 buah pasaraya semuanya mengamalkan setakat ini mengamalkan SOP yang telah ditetapkan. Ada juga di setengahnya itu menggunakan kaedah QR code macam sebentar tadi menggunakan QR code untuk memastikan customer mengisi butir-butir sebelum berurusan jual beli di dalam premis tersebut. Lepas sudah kami ada dia keluar kami ada pencucian. 999 turut meninjau sekitar Kuala Lumpur terutamanya di kawasan yang pernah diisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD iaitu di sekitar Selangor Mansion, Melayan Mansion dan City One Plaza. Selepas seminggu dikeluarkan daripada senarai PKPD, keadaan sekitar Jalan Masjid India dan Jalan Munshi Abdullah kekal lengang meskipun pada hujung minggu. Deretan kedai yang dibuka terutamanya pasaraya menjual barangan keperluan dan restoran dilihat mengikut SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Kaki tangan premis mengambil langkah-langkah sewajarnya bagi mengekalkan sistem pencegahan penularan COVID-19 seperti yang disarankan Kementerian Kesihatan Malaysia. Sementara itu, di sekitar Pasar Chowkit, pihak PDRM dan ATM kekal berkawal berikutan penutupan sepenuhnya kawasan pasar selama 14 hari. Pasar Chowkit atau Pasar Raja Bot dijadualkan beroperasi semula pada hari esok 13 Mei. Perintah penutupan premis telah dilakukan bagi kerja-kerja membasmi kuman dan saringan COVID-19 ke atas peniaga pasar di sini. Pengguna lalu lintas di Jabatan Jenyang Sik Kedah
dikejutkan dengan amukan seorang lelaki yang bersenjatakan parang dan pemutar skru. Dan kejadian yang berlaku pada jam 2 petang ini dirakam orang awam sehingga menjadi tular di laman media sosial dengan lebih 2,000 tontonan. Keadaan lalu lintas terganggu kerana suspek yang berusia 47 tahun itu dilaporkan berlegar-legar di bahagian tengah jambatan. Dan keadaan menjadi semakin cemas apabila suspek mula bertindak agresif dengan memanjat jambatan sehingga menimbulkan ketakutan di kalangan orang awam. Saya kini bersama dengan Encik Aidil, antara ribuan yang telah pun menonton video viral ini. Assalamualaikum Encik Aidil. Boleh kongsi bersama kita apakah pendapat dan mungkin kalau Encik Aidil berada di lokasi tersebut, apa yang Encik Aidil akan lakukan sekiranya melihat situasi tersebut? Bagi pendapat saya, kita akan melawan, tapi kalau kita melawan, mungkin kita akan memberi kemarahan kepada pesakit tersebut. So baik kita keep safe pada kita atau family kita dulu, dan kita kunci pintu dan kita laporkan kepada pihak polis dulu. Begitupun kepantasan pasukan pematuhan cawangan trafik, Ibu Pejabat Polis Daerah Sik dan anggota Balai Polis Jenyang yang tiba di lokasi kejadian dipuji netizen. Pergelutan untuk menahan suspek yang bertindak agresif membuahkan hasil, sekaligus menyelamatkan orang ramai daripada dicederakan suspek. Encik Mulyadi antara netizen yang turut memuji ketangkasan pihak polis dalam menangani masalah ini. Berkongsikan sedikit pendapat berkenaan ketangkasan pihak polis kita. Bagi saya alhamdulillah lah, memang terbaiklah PDRM lah. Mungkin mencederakan orang awam atau merosakkan hati benda orang awam. Perkara yang tak diingini macam-macam boleh berlaku lah, sebab kita tak tahulah sama dia ada masalah mental ke, kita tak tahulah apa masalah dia. Kita tak tahu apa latar belakang dia, kita tak tahu. Alhamdulillah lah, kita minta yang terbaik lah, buat yang terbaik. Baguslah tahniah PDRM bagi saya lah. Menurut Ketua Polis Daerah Sik, DSP Abdul Razak Osman, siasatan pihaknya mendapati bahawa suspek mempunyai masalah mental dan pernah menjalankan rawatan di Hospital Sik. Dimaklumkan oleh abang kepada suspek, beliau mengalami gangguan mental sejak 13 tahun yang lepas. Minggu kebelakang ini beliau telah tidak enggan pergi ke hospital bagi mendapat rawatan dan keluarganya takut untuk menyuruhnya pergi, takut dia bertindak agresif kepada keluarganya. Suspek hanya tinggal seorang diri dan rumahnya berdekatan dengan rumah keluarganya yang lain, iaitu ibunya. Dan mengikut maklumat yang kami terima, suspek hendak keluar mencari makan di kedai berhampiran. Suspek juga telah bertindak menendang kenderaan MPV yang digunakan oleh pasukan polis. Senjata tajam iaitu sebilah parang dan pemutar skru yang digunakan suspek telah pun dirampas. Manakala suspek dibawa ke Hospital Sik untuk pemeriksaan lanjut. Polis berjaya merampas 1 kilogram heroin dan syabu di Bandar Tun Razak dan Muazzam Shah, Rompin, Pahang. Menurut Ketua Polis Daerah Rompin, DSP Azari Miskon, siasatan mendapati bahawa pengedaran dadah ke kawasan Felda terus giat walaupun dalam tempoh perintah kawalan pergerakan. Laporan lanjut dalam rangkuman kejadian jenayah seminggu 999. Polis merampas lebih 1 kilogram dadah jenis heroin dan syabu di Bandar Tun Razak dan Muazzam Shah, Rompin, Pahang. Aktiviti pengedaran dadah itu dipercayai disasarkan kepada rakyat tempatan sejak 3 bulan lalu, malah ia mendapat permintaan yang tinggi sejak PKP bermula. Nilai keseluruhan rampasan termasuk dadah, wang tunai dan harta sitaan berjumlah RM128,000.
6 suspek ditahan reman di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. 4 lelaki dipercayai dalang menyeludup masuk pendatang asing tanpa izin parti ditahan. Suspek berusia 24 sehingga 53 tahun ditahan di sekitar Kota Sarang Semut dan Simpang 4 di Kedah. Kegiatan penyeludupan turut dikesan aktif di sekitar Pulau Pinang, Kedah dan Johor dengan bayaran sebanyak RM15,000 seorang. Mereka kini ditahan reman selama 14 hari untuk siasatan lanjut. Seorang pemandu dan kelindan lori yang ditahan bersama 50,000 pil kuda bernilai RM750,000 dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Marang atas pertuduhan mengedar dadah. Kedua-dua tertuduh yang berusia dalam lingkungan 30-an diberkas di tepi jalan di Lebuh Raya Pantai Timur 2, Jalan Plaza Tol Temelong, Hulu Terengganu. Kedua-dua tertuduh berdepan hukuman gantung atau penjara seumur hidup. Mayat seorang lelaki ditemui dalam keadaan terbaring di belakang deretan gerai berhampiran Taman Tun Teja, Rawang, baru-baru ini. Menurut Ketua Polis Daerah Gombak, ACP Arifai Tarawi, pihaknya menerima panggilan daripada orang ramai berkenaan penemuan mayat berkenaan sekitar jam 6 petang. Menurut pihak polis, daripada pengenalan yang ditemui di tempat kejadian, si mati berusia dalam lingkungan 51 tahun. Siasatan awal juga mendapati, walaupun mempunyai rumah di taman berdekatan, polis percaya gerai berkenaan digunakan si mati sebagai tempat tidurnya. Polis turut menemui kad OKU milik mangsa. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut kerana tiada sebarang unsur jenayah ditemui di tempat kejadian. Mayat kemudiannya dihantar ke Hospital Selayang untuk bedah siasat. Sepanjang tempoh PKP, jalan tikus menjadi laluan kotor penyeludup untuk membolosi sempadan negara. Bukan sahaja mencabar pihak berkuasa, malah ada yang sanggup mempertaruhkan nyawa, membelah lautan bergelora demi barangan seludup. Wartawan Faizal Murad menyertai operasi khas bersama Jabatan Kastam Diraja Malaysia untuk mematahkan aktiviti penyeludupan yang bermula dari aduan awam. Aduan pergi lepas custom, hello. Yes, cik nak buat aduan. Okey, aduan pergi depan ke cik? Cik nampak bot membawa rokok seluruh Okey, boleh cik, nanti kita akan hantar anggota untuk bawa pemeriksaan dekat Pulau Angsa. Okey, terima kasih atas panggilan cik. Panggilan diterima daripada orang awam memaklumkan terdapat bot yang bergerak dalam keadaan yang mencurigakan. Lokasi dipercayai di sekitar Pulau Angsa, Klang, Selangor. Mohon hantar bot peninjau, untuk meninjau di lokasi yang terlibat. Adakah berita terima? Nanti. Delta Kilo 2, Delta Kilo 2. Berita terima, berita faham, selesai. Loceng akan dibunyikan sebaik mendapat arahan daripada Ketua Operasi Merin ataupun CEO, dan rokol akan diadakan di hadapan ini sebelum anggota masing-masing akan bertugas sama ada melakukan pemantauan maupun operasi. Unit Merin JKDM antara skuad yang dipertanggungjawabkan mengatur strategi kawalan di laut. Panggilan operasi bermakna tugas di medan samudera bakal dimulakan.
Sementara itu di Putrajaya, pasukan tempur operasi Medan Kastam atau Cobra melakukan persiapan bagi menyertai operasi bersama unit Marine. Bot penumpas milik JKDM menongkar arus menuju ke perairan Selat Melaka. Bergerak pantas bagi mengesan bot pancung yang dipercayai sedang bergerak di sekitar perairan ini. Okey, sekarang ini saya memiliki bot menuju ke Pulau Angsa yang terletak di sekitar perairan Selat Melaka dan difahamkan di sini terdapat aktiviti penyeludupan yang dikatakan sering berlaku. Dan sekarang ini saya bersama dengan anggota kastam akan menuju ke lokasi terbabit untuk melakukan pemantauan dan untuk mengesan sebarang aktiviti yang mencurigakan. Kira-kira 25 minit perjalanan, kami terserempak dengan sebuah bot pancung yang sedang bergerak laju melawan arus. Pergerakan yang seolah-olah mengelak daripada pandangan bot kami dipercayai cubaan untuk meloloskan diri. Okey, ketika kami sedang melalui perairan ini, kami terserempak dengan sebuah bot yang dinaiki oleh 3 orang lelaki yang membawa saya tidak pasti barangan apa, tapi mereka melarikan diri sewaktu dikejar oleh bot ini. Dan sekarang ini kami sedang bersama anggota kastam sedang memeriksa apakah kandungan yang dibawa oleh mereka ni dan apakah sebab mereka cuba melarikan diri daripada kami. Hasil pemeriksaan lanjut menemukan rokok yang disusun di dalam kotak. Kononnya bagi mengaburi mata pihak berkuasa sebagai hasil tangkapan laut. Sanggup gadai nyawa mata-mata dengan rokok suduk ni. Bot yang dinaiki anggota Cobra tiba sejurus dimaklumkan ada tangkapan. Mereka bertindak sebagai pasukan kawalan jika berlaku sebarang aktiviti yang mungkin membahayakan nyawa. Saya tanya ni, kenapa duduk di bulan puasa? Masuk barang ni dalam bulan puasa ni? Sekarang banyak permintaan. Ada tinggi permintaan. Kamu sanggup kena tangkap? Tak, tapi kamu buat. Mau cari makan dia. Sanggup menggadai nyawa merompos arus deras. Tindakan nekat ketiga-tiga lelaki ini bukan saja merisikokan nyawa, malah kini mereka diberkas atas kesalahan menyeludup barangan terlarang. Mereka dibawa ke jeti berdekatan untuk tindakan susulan. Menurut Jabatan Kastam Diraja Malaysia, ketiga-tiga penyeludup yang diberkas ini dipercayai berasal dari negara jiran. Mereka mengambil masa kira-kira 2 hingga ke 3 jam untuk sampai ke lokasi yang disasarkan dan membawa barang secara berulang-alik daripada kapal induk. Dia akan bawa dalam banyak kali akan bawa, so, akan ulang-alik dan sehingga pada mungkin boleh juga mencecah kepada satu kontena dia punya kuantiti. Tapi hari ini yang kita dapat hanya 5 master case sahaja. Lebih kurang dalam 250 karton. MO dia adalah daripada perairan antarabangsa. Dia akan muatkan ke dalam mother vessel. Selepas pada itu, bot pancung tersebut akan pergi ke mother vessel yang berada di perairan tempatan. Dan selepas pada itu, dia akan masuk kepada poin-poin hotspot yang telah saya terangkan sebelum ni lah. 999 turut menjejaki lokasi panas yang dipercayai sering menjadi laluan tikus penyeludup. Tempoh PKP turut diambil kesempatan oleh mereka untuk bergerak aktif. Dan kita akan sentiasa buat rondaan. Bukan setakat rondaan di laut, tetapi juga kita akan buat rondaan di pesisiran air. Dan ini adalah sebagai peringatan kepada penyeludup bahawasanya kita adalah memang bertegas dalam hal berkaitan dengan penyeludupan rokok dan minuman keras ini. Jam 7.25 petang. Meskipun Ramadan sudah sampai pertengahan, namun tugas mengawal di pintu masuk negara terus dipergiatkan.
Oleh itu menjadi kebiasaan buat sebilangan anggota operasi berbuka puasa di atas bot di pejabat kawalan maupun di jeti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Tidak kira di darat, di laut maupun di mana sekalipun, tugas yang dipikul oleh anggota penguatkuasa kekal penting, khasnya ketika PKP dan juga di bulan Ramadan ini. Saya menyertai anggota Kastam melakukan pemantauan seharian di Peranan Selamaka dan memahami tugas dan juga tanggungjawab yang dipikul oleh mereka. Juadah Enak dan keluarga terpaksa dilupakan seketika demi keamanan untuk negara. Laporan Faizal Murad untuk 999. Tahap pematuhan masyarakat Hulu Terengganu terhadap Perintah Kawalan Pergerakan PKP berjaya meletakkan daerah itu dalam kategori paling patuh PKP di Terengganu sejak ia dilaksanakan. Menurut Ketua Polis Daerah Hulu Terengganu, DSP Muhammad Adli Mat Daud, pihaknya akan sentiasa memastikan daerah itu berada dalam zon hijau dan sifar kes COVID-19. Susulan penangkapan ke atas seorang suspek yang dipercayai cuba menyedup dadah dengan menggunakan kenderaan muatan berat ketika sekatan jalan raya, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah Hulu Terengganu melakukan pemantauan di sekitar Kuala Berang, Terengganu. 9 pegawai dan anggota dari IPD Hulu Terengganu terlibat dalam operasi pemantauan ini. Dan lalu untuk jalan-jalan tikus, buat rondaan dan cuba buat pemeriksaan sekiranya ada apa-apa yang mencurigai lah. So pastikan jarak selamat bagi kawasan-kawasan yang jual juadah untuk puasa, berbuka puasa ni. Faham semua? Faham. Bermula jam 3 petang, operasi rondaan dijalankan di laluan tikus sekitar Jalan Bukit Ara dipercayai dijadikan laluan alternatif bagi mengelak dari sekatan jalan raya. Kelihatan penghadang jalan raya yang menutup lorong tikus ini sudah dialihkan. Meskipun telah diberi amaran, ada antara penduduk sekitar kawasan Kampung Bukit Ara yang masih berdegil menggunakan laluan tikus ini. Duduk sini. Nak ke mana? Nak ke Bukit Ara? Stay dekat mana? Duduk mana ni? Ini Bukit Ara sini. Bukit Ara kat mana? Dekat perumahan tu? Sini surah ada kan? Hasil daripada pemantauan, anggota polis menutup semula lorong tikus dan melaksanakan pemantauan selama 24 jam. Pemantauan diteruskan di Kampung Merbau Pulas menyasarkan tapak gerai menjual juadah berbuka yang gagal menjaga penjarakan sosial. Nasihat dan beri amaran. Itu tindakan anggota polis terhadap pemilik gerai yang ingkar kepada Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 2020. Buat tampal untuk jarak 1 meter. Pastikan awak tengoklah kalau ada orang yang dekat-dekat rumah ni, kalau boleh suruh dia buat beratur lah sikit. Menurut Ketua Polis Daerah Hulu Terengganu, DSP Muhammad Adli Mat Daud, Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat perlu dipraktikkan masyarakat bagi mengekalkan kawasan ini sebagai zon hijau. Pihak PDRM sentiasa ingin mengingatkan kepada seluruh warga masyarakat supaya kita tidak bolehlah berkumpul dan juga hendaklah sentiasa mematuhi penjarakan sosial, mematuhi langkah-langkah tindakan pencegahan COVID-19. Tahap pematuhan rakyat Hulu Terengganu terhadap PKP berjaya meletakkan daerah ini dalam kategori paling patuh di Terengganu sejak ia dilaksanakan. Terima kasih kerana setia bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Seperti biasa, sebarang aduan ataupun laporan berkenaan kegiatan jenayah boleh disalurkan ke laman sosial rasmi 999 seperti tertera. Jaga keselamatan, jaga kesihatan. Elakkan berada di tempat awam atau tumpuan ramai sekiranya tiada keperluan.
Saya Sofia Nur Solihatun mewakili tim penerbitan 999 mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa padah.